السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمام الشافعي وخصوصا إلى الإمام النووي وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah setelah daripada kita khatam ke kitab Munyatul Musalli, alhamdulillah, kemudian insyaAllah kita akan sambung ke pengajian kitab kita ni pada kitab Arba'in Azkariyah. Jadi Arba'in ni sempena daripada ambil orang panggil tafaul pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza arba'ina hadisan fi umurid din ba'asallahu yawmal qiyamah zumratil ulama wassalihin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia di kalangan umat aku yang menghafal ke 40 daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kerja agama. Maksud katanya kalau kita hafal ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hadis 40 hadis kalau kita hafal lewat sikit demo kita sampai 40 hadis daripada kerja agama kalau kita hafal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda akan dibangkitkan bersama dengan ulama dan orang-orang soleh. Di hari akhirat pula kalau kita hafal 40 hadis, Tuhan bangkit bersama dengan ulama, bersama dengan orang soleh. Maksud kata gapo kalau bangkit bersama dengan ulama orang soleh? Tak ada masuk neraka dah lah. Ini hak hadis hak kita himpun daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi ini rahimahullahu an, bukan sekadar hafal ke hadis, serta hadis ni berkaitan dengan amalan. Ada dua lah kelebihan di situ. Hafal ke hadis tu bersama dengan orang soleh, Tuhan bangkit bersama orang soleh, zumratul ulama wassalihin dah. Kemudian kita beramal lah pula dengan hadis, orang panggil amalan-amalan zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita tengok betapa banyak ganjaran yang akan kita dapat. Ni. Baik, kita terus kepada mukaddimah kita ni pada muka surat 5 tu. Mukaddimah pendahuluan kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ulama sebut di sini, bila kita sebut kata dengan nama Allah, maksudnya kita mula ke tiap-tiap pekerjaan kita minta tolong dengan Allah. Lepas tu di sini kita sebut dengan nama Allah. Bapa tak minta dengan zat Tuhan, bapa minta dengan nama Allah. Maka di situ ulama letakkan kaedah al-ismu tadullu 'alal musamma. Al-ismu isim ni nama, tadullu 'alal musamma menunjuk atas tuan yang dipernama. Jadi bila kita minta pertolongan dengan nama Allah, maksud katanya kita telah minta pertolongan dengan Allah Taala itu sendiri dah. Ndak supaya orang panggil kita. Ndak orang panggil sekuat. Jadi orang tidak panggil nama, orang panggil tuan bagi nama. Sebab itulah kaedah ulama kata nama tu menunjuk di atas yang dipernama. Jadi di sini kita sebut kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula ke pengajian kita karangan ni dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya kita minta tolong dengan Tuhan dah sendiri. Tu sedikit kaedah yang boleh kita ambil di dalam pembahasan pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setengah ulama kata Ar-Rahman Ar-Rahim itulah ismul jalalah, apa nama ni, bila bila kita minta doa dengan Ar-Rahman Ar-Rahim saat itu, Allah Ta'ala memperkenalkan segala permintaan kita. Disebut pada hadis bila kita sebut ke Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, 3 kali kita ulang Ya Arhamar Rahimin, maka apa-apa permintaan kita insya-Allah Tuhan akan makbulkan. Sebab tu setengah-setengah ulama habaib gapo ya wirid ni Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Itu dah. Kalau boleh kita buat amal lah. Molek sekali makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni. Tuhan letak awal-awal banyak-banyak nama sifat Allah Ta'ala, lepas pada kalimah Allah, maka Tuhan letak dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu mencakupi dah semua isi kandungnya yang berada di dalam Al-Quran. Besar sekali kalimah Bismillah. Kalau kita dapat amalkan, boleh sekali. Kerana Nabi SAW pun ada sabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap amalan kalau ada benda saat ni tu nilai pada agama, nak baca kitab, nak naik kereta, nak mula KJA, tiap-tiap amalan yang ada kullu amrin zibalin yang ada nilai pada agama, agama kata benda tu molek, pakai baju tutup aurat dan sebagainya, la yubda'u, kita tak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, terputus eko. Apa maksud terputus ni? Ay qalilul barakah, tak banyak keberkatan. Kita buat kerja sehari pun tak banyak berkat, kita makan pun tak banyak berkat. Lagu mana tak ada keberkatan ni? Makan banyak tak kenyang-kenyang, itu di antara tak ada keberkatan. Ataupun di antara keberkatan, makan banyak tak boleh buat ibadat. Orang panggil bukan kata bila makan saat ni nak mengkuatkan jasad rohani jasmani kita buat ibadat, bahkan semakin malah buat ibadat. Itu di antara alamat tidak ada keberkatan pada makanan kita. Pakaian kita begitu juga, kenderaan kita begitu juga. Dia tidak mendorong kita di atas mentaat kepada Allah Ta'ala. Gitu deh. Jadi kita pakai amal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah-setengah tutup guru ni dia amal Bismillahirrahmanirrahim tiap saat. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh kita amal, pakai amal lah. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam.
kita terus kepada bahasa Melayu lah. Kalau tengah-tengah kita Alhamdulillahirabbilalamin. Kita nak buat ringkas-ringkas buku saat ni. Maka kita terus dengan kata segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ambil daripada ayat Quran lah. Wassalatu wassalam, selawat dan salam. Selawat maksud katanya rahmat. Allah Ta'ala selawat kepada Nabi dengan makna memberi rahmat. Malaikat selawat pada Nabi dengan makna istighfar. Kita selawat ke Nabi dengan makna mendoakan kebaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Salam ni minta selamat. Kita minta selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, katanya ulama, Nabi saat ni selamat dah daripada api neraka. Jaminan dah Nabi selamat dunia selamat akhirat. Lepas tu bapa dok minta salam ke atas Nabi lagi. Di sini ulama kata hak kita dok minta selamat di atas Nabi tu, selamat di atas kita. Lagu mana kata kita minta selamat di atas Nabi tu selamat di atas kita? Sebabnya di hari akhirat di antara kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bimbang takut umat ni masuk neraka. Ada seorang yang masuk neraka bimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita minta selamat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud kata kita minta Nabi tu biar tak ada kebimbangan terhadap umat dengan makna umat dia selamat berlaku. Tidakkah orang panggil kita mendoakan selamat di atas Nabi tu kembali manfaat pada kita? Tu kata. Jadi ulama kata kita doa selamat ke atas Nabi ni selamat di atas kita dah. Sebab selamat di situ dengan maksud selamat daripada kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya pada hari kiamat. Tu. Tak ada orang dah beri syafaat kepada kita esoknya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana laha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain kita pergi ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, semua kata nafsi-nafsi, masing-masing sendirilah weh. Pakat jaga diri masing-masing weh. Panas-panas diri bawa diri weh. Tahu? Panas-panas diri cari makan weh. Umpama gitulah. Lepas berlaku nabi-nabi. Sebab apa? Tak berani hari ni hari tu yang murka sangat-sangat. Lepas tu siapa dia yang dapat selamatkan kita waktu ni? Pembuka bagi orang lain dapat memberi syafaat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sehari-hari tak selawat pun, lepas tu nak minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berat mulut nak kata sallallahu alaihi wasallam. Agaklah. Sebahagian daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah mereka yang mendengar orang sebut namaku Muhammad, tapi berat di mulut dia nak kata sallallahu alaihi wasallam. Ini ketahuilah hak paling bakhil umat aku hak ni. Pakat-pakat selawat. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ashabi kan nujum man ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ni diibarat dengan bintang penunjuk. Ya zaman dulu dia tak ada kompas gapo. Ya orang belayar dulu dia tengok dengan bintang. Ndak dia kena bintang gitu, bintang gini mana utara selatan dia kena kok gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasbihkan, menserupakan puak sahabat ni seumpama bintang yang mana dapat menerang, menunjukkan pada umat ni jalan. Manih tadaitum ihtadaitum. Mana-mana dari kalangan sahabat aku kamu ikut, maka kamu mendapat petunjuk. Berapa orang semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? 124,000. Dak 124,000 ni sama dengan bilangan para nabi di atas pendapat hok mengira ke bilangan nabi tu berapa orang. Setengah pendapat dia tak kira nabi tu berapa orang. Sebab Allah Ta'ala ada firman kata setengah daripada mereka puak-puak Nabi ni kami cerita pada kamu dan setengahnya kami tak cerita. Jadi oleh kerana tu lebih tepat tidak kita menentukan berapa banyak bilangan Nabi. Tapi setengah kata 124,000 sama dengan bilangan puak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni siapa? Mereka yang mana sezaman dengan Nabi.
Abu Jahal sezaman sahabat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tak masuklah. Lepas tu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Uwais Al-Qarni ni walaupun dia beriman sezaman tapi dia tak ada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dok jaga mek dia tu. Dok jaga mak dia rumah, jadi tak ada nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pengorbanan Uwais Al-Qarni masyhur di langit. Tak dikenal di bumi tetapi masyhur oleh malaikat di langit. Kita ni suhu nak cari suhu di atas muka bumi. Tak sedekah orang muka bumi tak ada sore pun boleh tolong ke kita. Ni hak malaikat langit tak ada sore pun kenal kita. Kenal juga kenal dengan perangai buruk. Yang keempatnya mati dalam agama Islam. Inilah orang panggil sahabat. Serta mereka yang mengikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keselawat dan salam ke atas semua yang mana mengikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutkan para sahabat ajma'in. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada kita tulis bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ni, setelah saya yakni Amos sendirilah mempelajari ke kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kitab Al-Azkar ni tebal juga. Kalau nak baca sini rasa 2-3 keturunan baru hotel kali. Kena dua kali sebulan ni rasa 2-3 keturunan kali. Baru nak boleh hotel kitab Al-Azkar ni. Ni tebal juga lah. Jadi kita dok mengaji dulu dengan syekh-syekh Arab ni, dengan babo-babo kita di pondok, terutamanya babo suh kita lah. Dok mengajar daripada awal hingga akhir tu. Jadi pada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah taala dengan beberapa orang guru, terutama guru kami Babo Yusuf bin Ismail, sekarang muda bagi pondok Tunjung lah. Sebelum pada ni Tuan Guru Haji Ghazali. Ni yang mana menantu bagi Tok Guru Haji Roni. Tuan Guru Haji Roni Tuan Guru Haji Roni ni menantu bagi Tok Guru Haji Ghazali. Tok Guru Haji Ghazali tu pengasas pondok. Lepas tu ni, lepas tu kemudiannya diganti oleh menantu dia Tok Guru Haji Roni. Lepas tu meninggal muda, diganti oleh Babo Suh lah. Babo Suh ni tak ada kalian dengan Tok Guru ni, cuma dikira ke anak murid bagi pengasas pondok tu lah. Tuan Guru Haji Ghazali tu. Dia Tuan Guru kita Babo Yusuf ni, dia orang panggil ngaji dengan Babollah. Babollah di Tani tu lah. Orang Tok Guru yang masyhur pada ilmu alaq. Jadi Babo Yusuf lah kita duk mengaji, maka tergerak di hati saya masa duk mengaji gitu, duk mari comel belako zikir-zikir ni. Dalam Al-Azkar Imam Nawawi itu comel belako. Jadi kalau orang tak beramal, tak mengaji, rugi semati. Gak kita tengok tebal gitu kita rasa jemu dah weh. Nak beli pun rasa tak beli kali. Nak mengajar kita tak tu. Tak beli kali. Maka tergeraklah di hati saya sendiri untuk membukukan 40 hadis berkaitan dengan zikir seharian. 40 hadis tu seperti mana kita sebut tak ni lah. Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia hafal 40 hadis, tak kira ringkas kau panjang kau. Ada setengah pak cik tu yup sungguh bila kita ayat gini yup sungguh, dia mai tanya pula. Ustaz, kena mengapaskan makna kau. Tak. Maksud kata gapo? You nak ngapa tu? Orang tua dah. Malu kita hak muda ni. Hak sini muda lagi lah weh. Kalau tua pecing dah. Okey muda lagi boleh duduk kerja ni. Maksud kata malu kau dia mau tua sat ni. Ni dalam keadaan dia tu kursi senja dah. Nak lagi kelebihan pada hadis ni. 40 hadis. Tak apa. Tak ngapaskan makna pun tak apa. Ngapa kau hadis mata ya. Ngapa sikit-sikit tak apa dah. Ni 40 hadis berkaitan dengan zikir seharian yang ada di dalam kitab ini. Jadi apa pun mari rasa comel kalau boleh kemuka kepada masyarakat pakat beramal berlaku. Saya kitab pun kecil ni rasanya kalau big orang tina tu muak teluh weh masuknya. Ada. Ni enggak bagi makeup 10 jenis bagi makeup, bagi beribu saja. Sebutir kitab pun tak ada. Malu kat orang. Ada. Jadi curi tengok punya kata muju aku curi. No. Jadi tak menyesal sikit rambut kalau curi saja Allah banyaknya orang kita di big makcik ni weh. Menyesal aku curi. Tak, ni tak ada rasa. Orang curi pun tak salah curi bagi kita saja. Ni adalah benda-benda molek
hadis Nabi SAW kita tanggung ni kebaikan keberkatan sangat-sangatlah. Maka saya nama ke al-azkar arba'in azkariyah. Sunat kita meletakkan nama pada setiap benda. Tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sunat letak nama. Kereta kita kau boleh letaklah nama. Ya kata tak payah letak dah, ada dah nama beza. Sia, ada dah nama letak gaponyo. Ikutlah kita letak nama lain sikitlah, dak. Biar beza dengan kereta orang lain. Jadi maksud katanya sunat kita letakkan nama. Gak kita letak nama arba'in itu ambil di hadis Nabi SAW. Al-Azkariyah ni sempena dengan orang panggil kitab Imam Nawawi itu Al-Azkar tu satu. Dia sempena dengan hak kita dah ambil ni berkaitan dengan amalan-amalan. Mudah-mudahan gapo hak kita nak ni dapat memudahkan lagi orang awam seperti saya jugalah. Terus saya kata dengan kita dok buat kitab ni kita jadi orang panggil jadi nak beramal dengan hak amalan Nabi SAW tu lebih kuat. Lepas tu kita dok baca semua jadi kau ingat. Jadi saya haraplah pada buku ni hak dok buat ni dok ringkas ni dapat memberi manfaat bagi orang awamul muslimin sama seperti saya lah. Hak bodoh hak jahil ni saya bagi mengamalkan zikir seharian dengan berpandu kepada amalan kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang tu akan bersama dengan orang yang dia kasih, orang yang dia cinta. Maka kita ni ayah-ayah, ibu-ibu yang ada sini, encik-encik puan-puan yang ada di sini, wajib menanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Terutama lagi pada diri kita. Tambah-tambah lagi kita orang hok majlis daerah ni orang hok pergi orang lah panggil. Atas pada masyarakat kita nak kena beri keterangan pada masyarakat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keping. Kena keping. Kena ikhlas. Cinta pada Nabi SAW kena keping. Bukan murid Rasul saja. Kau boleh keping tiap-tiap bulan. Lagu mana cara ustaz? Tugas masing-masing lah. Ustaz kata boleh ambil bahagian ni lah kali gak. Cuma kita ni wicadangnya ya. Wicadangnya kata kena witerang. Sebab tak ada benda hak boleh kita mencomel ke masyarakat kita kecuali suruh demo ni kembali cinta pada Nabi SAW. Tak ada cara lain. Dok, kita keping macam-macam dok. Jaga kebersihan. Kita keping tutup aurat, kita keping suruh semaya, kita keping bayar zakat. Bayar zakat mungkin majlis agama kali keping kali. Ikutlah, keping tu banyak sangat dok. Tapi ke semua benda ni hak kita dok keping duduk oyak kok terak kepada masyarakat. Umbi asalnya untuk demo ni tutup aurat, untuk demo ni jaga tata tertib, untuk demo ni jaga kebersihan semua ni. Mari mana kalau kata tak ada kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Tak boleh. You nak jaga semaya, you nak jaga ke benda-benda lain saat ni tu, ikutkan peraturan semua tu. Kalau tak ada rasa cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada kekuatan. Bapa boleh kita, bagaimana cara kita nak menimbulkan kekuatan untuk melakukan kebaikan amr bil ma'ruf nahi munkar ni? Tak ada benda lain. Umbi besar sekalinya supaya kembali cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan sebenar umat Islam. Kita kena keping. Ni di antara usaha hamba sendiri, hamba usaha begini je lah. Keping kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni usaha. Saya berharap sebab tu setengah-setengah guru ulama kita orang tanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan tuan guru sekarang tuan syekh, apa tuan syekh akan buat? Dia kata saya akan lari. Bapa lari? Saya malu. Malu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan kita kalau kita jawab gapo? Saya akan peluk, saya akan cium, menangis, rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh pun dak lewat dua sekali. Jadi kalau orang tanya ada Nabi SAW halal kamu, apa kamu buat? Kamu cium, aku peluk. Atau buat gitu ya? Ada. Tengok ulama dia jawab gimana. Kamu perhati-hati ulama dia jawab kan bila ada soalan
kalau duduk zaman dengan Nabi SAW, kalau Nabi SAW mari dah ada hadapan rumah pintu rumah kamu, apa kamu buat? Dia kata kami akan musuk, kami akan lari. Kebanyakan guru jawab gitu belaka. Bapa? Kerana dia kata kami malu dengan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tanya, mu buat gapo dah dengan agama ni? Mu bantu gapo dengan agama? Tak ada bantu gapo Rasulullah. Aku cari gaji, makan anak. Ni buat jalan, buat derak tunggu mati je lah. Malu dengan Nabi SAW. Ulama ni besar mana jasa dia pada agama? Sangat besar. Tapi bila tanya gitu, dia kata malu lagi dengan Nabi SAW. Tak, kalau Habib Ali tu, Hafizahullah, dia kata aku akan pergi ke bilik, aku akan kunci bilik aku. Aku malu pada Nabi SAW. Sebab apa? Aku malu nak ayat kata agama Nabi SAW banyak mana dah aku tolong. Kita kena pakat-pakat mikir gitulah. Agama Nabi SAW banyak mana dah kita tolong. Nak jaga diri kita saja ni pun muju boleh. Nak tolong agama Nabi SAW, nak bawa agama Nabi SAW, gapo dah kita tolongnya. Saya berharap dengan sedikit usaha inilah menjadi pertaruhan buat saya sendiri, guru-guru saya, ibu bapa saya, anak isteri zuriat saya. Ni orang panggil bekal akhirat kita dah ni. Serta mereka yang memberi pertolongan di atas terhasil buku ini pada hari kemudian. Itulah di antara harapan dia doanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita masuk hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Jadi tajuk saya buat ni pun ambil daripada tajuk Imam Nawawi lah. Boleh kata begitu. Deh. Cuma di dalam setiap tajuk tu Imam Nawawi mari banyak hadis. Cuma kita buat mari sepotong hadis pada tiap-tiap tajuk. Lepas tu tajuk dia banyak lagi. Tajuk Imam Nawawi buat datang dalam kitab Al-Azkariyah dia tu rahimahullah. Cuma kita ambil tajuk-tajuk yang mungkin boleh pakat-pakat kita beramal. Dengan zikir-zikir, di antara zikirnya, inilah tajuk yang pertama sekali, zikir yang tidak ditentukan dengan waktu. Bila-bila masa kalau kita nak amal pun tak ada masalah. Baik, kita cuba baca hadis pertama. An Juwairiyah ummil mu'minin radhiyallahu anha. Juwairiyah ni di antara ibu bagi umat Islam, isteri Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nama Juwairiyah sebenarnya namanya Burrah, nama dia lain. Kemudian Nabi tukar nama dia tu kepada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatina Juwairiyah ni sedikitlah dia datang, mulai juga kita tahu tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha ni. Biasanya kita dengar Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Apa tu tak tahulah hak lain-lain tu. Tak nak kira isteri baginda SAW ramai sebelah orang lah. Tak. Jadi nama Sayyidina Juwairiyah ni namanya Juwairiyah binti Haris. Kalau boleh tanda-tanda lah dah. Juwairiyah binti Haris. Ni balik ayat ke anak kita pula lah. Jadi pas ni kalau letak nama Juwairiyah apa? Mak letak nama saya Juwairiyah. Tak. Bunyi pun tua. Ya tak ada kena bunyi pemuda. Lepas tu terus sekali agak kena 2-3 rakaat nama. 4-5 kali. Kalau orang dulu agak alah kotuk nenek dah sebut tu. Dia tu baru so nama dia baru. Ni. Nama dia tu 5 dah. Tak pergi kotuk nenek dia lagi. Dulu 5 ni pergi kotoknya dah kali tak. Tak apalah. Jadi kalau orang tanya apa tak nama Juwairiyah, ayat kata Nabi SAW pernah meletakkan nama isterinya dengan Sayyidatina Juwairiyah. Namanya Juwairiyah binti Haris. Jadi Haris ni itu pembesar bagi Bani Mustalik. Bani Mustalik ni kan tadi kita ngaji sirah, dia ada perang dengan Nabi SAW. Bila dari peperangan tadi Nabi SAW dan umat Islam benar. Bila benar di antara tawanannya anak bagi ketua Bani Mustalik ni iaitu Burrah sat ni. Yang asal namanya Burrah sat ni. Lepas tu Sayyidatina Juwairiyah ni orangnya comel, cantik. Ilmu pun banyak, luah ilmu, tidak kata orang dulu bodoh dak
Tak. Orang cerdik sebab tu nak pilih bini pun kena pilih orang cerdik. Tak. Dia orang panggil dia panggil apa dia ada jalingan juga dengan anak-anak ni jadi cerdiknya. Ni kedua bapa tu yang kena cerdik juga. Jadi Nabi SAW pilih juga tu pada isteri. Lepas tu lagi pula Sayyidah Juwairiyah ni budi pekerti dia comel. Jadi kalau Pak Haning letak anak sana ni dak apa tak nama Juwairiyah. Oh ya dah kan anak. Sayyidah Juwairiyah ni ummul mukminin, dia ni comel. Nak comel dak? Dia kata nak. Anak puas sana ni. Luah ilmu dia nak dak? Aling bijak. Anak. Lepas tu budi pekerti comel. Aling tak. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu letak dah ni. Oh ada dah anak tamu tak kan anak kedua Sayyidina Aisyah juga. Tiga buat Aisyah juga. Letaklah. Dia kalau orang tanya ambo dia letak nama anak gapo. Ambo kata tak Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun apa orang tua Khadijah ni. Apa tua bunyi. Tak kira lah bunyi tua ke bunyi muda ke, tetapi jasa dia pada agama Islam sangat besar. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyebutkan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dan tidak Nabi SAW berpoligami, tak menikah dengan orang lain ketika mana hidup hayat Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Besar Sayyidina Khadijah ni. Patutnya jadi Nabi SAW memerangi kaum dia saat ni. Patu di antara tawanannya Sayyidina Juwairiyah ni lah. Kemudian dia masuk Islam. Anak bagi pemimpin dia masuk Islam. Bila anak bagi pemimpin ni masuk Islam, kaum-kaum dia hak lain pun ramailah masuk Islam. Tengok besar sekali tu pengaruh dia saat ni tu. Lepas tu ramailah bila dah masuk Islam saat ni gak Nabi sallallahu alaihi wasallam beri ke dia kemerdekaan dan kaum-kaum dia pun ramai mendapatkan kemerdekaan setelah daripada orang lain pakat tengok ni orang panggil anak bagi pemimpin Bani Mustalik ni isteri bagi Nabi SAW, ummul mukminin, ibu bagi kita. Jadi kaum dia pun kita merdekakan juga. Nampak dapat kebaikan dunia, kaum dia ni habis dibebaskan, merdekakan, dia dapat kebaikan akhirat. Siapa dia? Ketua dia. Ada Sayyidatina Juwairiyah. Pahala sangat besar. Sebab tu Nabi SAW bila hantar surat kepada pembesar-pembesar, dia akan kata, masuklah Islam. Bagi kamu 2 ganda pahala. Mana? Pahala bagi kamu dia pahala seluruh pengikut kamu masuk Islam. Dia ingat kalau kamu tak memeluk agama Islam, kamu tolak, maka bagi kamu 2 kali ganda dosa. Dosa kamu menolak Islam satu, dan dosa kaum-kaum kamu tak memeluk Islam disebabkan kamu tak ikut Islam. Kita semua ni boleh masuk Islam ni apa? Pembesar kita dulu masuk Islam. Raja, Sultan, Tok Agung dulu pakat masuk Islam belakang. Barulah kemudian ni orang Melayu kita ni pun pakat masuk Islam. Ni besar sangat pengaruh orang besar ni. Kalau kena dengan cara banyak pahala. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an udhiya wa hiya jalisatun fihi faqala ma zilti yawma ala halati allati faraqtuki 'alayha qala na'am faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marratin law wuzinat bima qulti munzul yawm lawazanatuhunna subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa fi riwayat subhanallah adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi subhanallah zinata arsyihi subhanallah midada kalimatihi. Rasanya di dalam radio IQ pada ni zikir ni cuma zikir gapo kita tak tahu lah dak. Tak ngaji tak tahu, tak ngaji tak tahu. Ada subhanallah adada khalqi, ada subhanallah ridha nafsi, ada kan yang nak nyanyi tu subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Apa dia? Mari kita tengok sikit. Daripada Sayyidatna Juwairiyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari sisinya Juwairiyah pada waktu pagi ketika telah selesai salat subuh.
Jadi kebiasaan Nabi SAW ni dia tak keluar dia ke beramal soleh, duk zikir dan sebagainya lah. Cuma hak ni mari duk riwayat kata lepas pada solat subuh Nabi SAW keluar daripada masjid sana. Sedangkan Sayyidina Juwairiyah radhiyallahu anha ni duk beramal. Dia Sayyidina Juwairiyah ni lain daripada kita kata budi pekerti, comel, luah ilmu. Dia ni kuat beramal. Bagus ngerti tak nama Juwairiyah wis kana. Ni orang panggil apa tak nama Juwairiyah tahu. Dah orang ada letak Juwairiyah juga. Kadang-kadang tengok makna gitu ya, rasa comel kat comel, rasa sedap bunyi kat bunyi. Tak gitu ya. Tak ada tahu apa sebab apa. Kadang-kadang nama Ummul Mukminin pun kita tak tahu. Tak. Nu supaya kadang-kadang mau kata Ummul Kalsum. Tak. Orang ada setengah ustaz ni dia hina pula orang letak nama Ummul Kalsum. Dia kata orang Melayu kita ni letak nama Ummul Kalsum tak bersuhu nah. Lepas tu dia kata Ummul Kalsum ni penyanyi di Mesir. Sudah kerja ustaz ni. Dia kena Ummul Kalsum penyanyi daripada Ummul Kalsum anak Nabi SAW. Lupa kan anak Nabi SAW ni ada nama Ummul Kalsum tak? Tu kan anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak 4 perempuan, Ibrahim, Fatimah, apa ni? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Ruqayyah. Anak Zainab, Ummi Kalsum tu. Kena ingatnya lagu baru ingat nama. Kalau tak ingat pada susah juga tu cuba sebut 7 orang tu. Tak jumpa juga tu. Kena ingat lagu. Qasim, kena ingat Qasim tu. Qasim, Abdullah, boleh pergi belakang tu. Tak ingat depan je. Terak habis kat belakang kali tu. Ni, atau jasa ke dulu orang lain tak ada tahu dah lagu gitunya budak-budak tadi kala ni pun ni duk ngapa gapo tahu. Ni sepatut kita pulangkan dengan cara orang dulu ni comel sekali. Jadi dia ni kuat beramal. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar selepas pada sembahyang subuh pada waktu pagi ketika telah selesai solat subuh dan dia yakni Sayyidatina Juwairiyah pada tempat solatnya duk beramal lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pondok kat memang gitu dia membuatnya. Istighfar tertuduh 100 kali lepas pada zikir biasa tu amanah rasul Allah la ilaha illallah apa semua tu lepas pada amin juga baca doa istighfar pula 1 kali astaghfirullah innallaha ghafurur rahim selawat pula 100 kali lepas tu ngatik 300 kali kalau dak gak pergi 1000 kali setengah-setengah tempat 1000 kali dak ngatik la ilaha illallah la ilaha illallah cerah adalah 1000 kali ni cerah dah. Jadi nak kata Sayyidina Juwairiyah memang buat gitu, siapa kecerah? Kemudian kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi solat duha. Ya solat duha ni sunat buat masjid Ya solat-solat sunat ni ya afdalnya buat rumah. Tapi solat duha ni molek buat masjid. Jadi kalau kita mari kerja kita solat duha di balasah masjid tu comel lah. Nak tengok Nabi SAW bila sudah dah balik subuh saat ni mari pula duha. Tengoklah keadaan Sayyidina Juwairiyah duduk zikir lagi, duduk baca Quran lagi. Berjurus ngerti ni. Kalau kita tak tengok budak duduk keadaan lagi dekat bagus ngerti mek ni. Awal ni berjurus ngerti. Dan dia Sayyidina Juwairiyah masih duduk padanya, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya apa pada dia? Ma zilti yauma ala halati apakah seharian kamu di atas kelakuan? Mu duduk gini ya tak di lagi kau. Kalau gitu ya tak di lagi duduk kedai kopi. Subuh juga kedai kopi hal dah kapak jik duha. Balik mentah lepas tu mari pula. Mari pula terik kedua pula. Terik kedua pula air teh pula, air kopi pula. Rokok pula sebatang. Habis dengan begitu buat apa? Tunggu mati ustaz. Tambah lah hati. Pecing dah tunggu mati. Tak apalah awak cik ni. Ni semai subuh Jumaat tu berjumlah. Takut Jumaat subuh tak ada. Kedai kopi ada. Waktu teruk benar. Tak. Subuh Jumaat tak ada. Ni. Kedai kopi ada. Pelik waktu tu. Memang tunggu mati. Memang kena azab. Apakah seharian kamu di atas kelakuan yang ketika bercerai aku akan kamu di atasnya? Ni. Mu duduk begini ya tadi lagi kau. Bahasa Kelantan kita. Jak aku keluar saat ni duduk gini ya. Mu berada keadaan begini daripada tadi lagi kau. Berkata iya Sayyidina Juwairiyah. Qala na'am ya Rasulullah. Tengok Nabi Nuhi amalan ni.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'an kalimatin, aku nak ajar kamu, sesungguhnya aku sebut 4 kalimah, aku nak ajar kamu 4 kalimah. 3 kali jika ditimbangkan, kalau kamu duk ulang 3 kali 4 kalimah ni, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ta'arshihi ni wa midada kalimati. 3 kali kalau kamu ulang apa yang kamu kata ke sepanjang hari saat itu, dapat berat hak ni lagi. Ni orang panggil apa ni? Ni orang panggil amalan sedikit gandaan yang banyak. Sebab tu ulama kata di antara usia kita ni alah nak pergi dah, dia panggil 40 lah ke atas. Kalau nak pergi belakang dah tu 30 ke atas, dia panggil alah nak pergi belakang dah tu. Bila bini ada anak berapa alah kena pergi belakang dah tu. Ya kalau hak budak kecil alah kena tua sikit, anak besar ni baru nak alah kemari. Kita ni alah nak balik semula tu. Jadi ulama ajar terutama kita ni kalau umur lebih dah daripada sepatu. Nabi SAW kata umat aku antara 60-70. Kalau kita duk umur tu dah lebih lagi lah. Beramallah dengan amalan yang sedikit tetapi gandaan yang banyak. Buat gitu. Kalau boleh buat lain lagi kau banyak. Supaya orang masuk sahih kau gapo orang. Dia baru masuk sikit lah. Dia masuk awal lagi banyak lagi. Ya kayak gitu. Tak. Jadi maksudnya kita buat amalan sedikit gandaan banyak. Mana? Di antaranya ni Nabi SAW kata 4 kalimah ni kalau mula 3 kali nak timbang hak mu duk amal tu, berat hak ni lagi. Nescaya akan berat sekaliannya itu. Mana? Aku nak amal kamu, nak buat ayat kamu ni. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan aku memujinya. Itu letak makna sekali biar kita dapat hayati. Adada khalqihi, aku mensuci Allah Ta'ala, memuji Allah sebilangnya makhluknya. Jadi antara amalan nak wikan besar ni antaranya. Kalau kita subhanallah saja ya sikit ya. Kalau kita kata subhanallah adada khalqi, ada. Ni subhanallah lagi. Wa bihamdihi adada khalqihi, sebilangnya makhluk. Jadi tiap-tiap makhluk yang ada di atas muka bumi banyak makhluk ni. Makhluk di laut banyak lagi. Tak ada nak cerita panjang. Makhluk di laut banyak lagi. Atas udara banyak. Lepas tu dia hipung hak makhluk juta ni ada makhluk bumi ni nak kira malaikat jin. Ramai. Ramai sekali. Jadi kita minta pujian, kita mensyukur ke Allah sebilangnya makhluk hak ada di atas muka bumi, hak ada diciptakan oleh Allah Taala. Wa ridha nafsihi, dan sejauh keredaannya keredaan Allah. Lah luah redha Allah Ta'ala ni sangat luah. Rahmat Allah Ta'ala sangat luah. Wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, dan seberat timbangnya arasy Allah. Tak ada nak kecek banyak arah ni besar seperti. Nak kata buana disebut pada hadis bukan kata arah kursi ya dulu. Kursi saja ni disebut ke dalam hadis. Kalau kata nak tahu bersama mana kursi, kita hipung ke alai cakrawala kita tahu ni, hanya sebetul cicing saja besarnya kursi. Hanya sebetul cicing saja besarnya alai cakrawala. Kok kita duk ngaji dulu planet Pluto, Marikh ni, makhluk asing gapo ada atas tu bau besar sebetul cicing. Lepas tu kita lepas di atas padang hok luah. Jumpa cari dak cicing sana. Tak jumpa cari. Maka sebesar itulah nak kata kursi. Arah besar pada tu lagi. Gandaan sebesar ni, kursi saat ni ibarat satu cicik, arah tu pada yang luar pula. Besar sama mana tak tino oyak. Sebab tu malaikat hak menang ke arah ni 4 orang. Di antara kita nak tahu malaikat ni malaikat ni ada orang panggil tubuh dia hak kecil, ada hak besar. Di antara malaikat hak besar seperti malaikat menanggung arah sebab arah ni besar. Malaikat hak tu naik enggak mungkin kita kata hak kecil sikit pada malaikat besar ni. Ni sebab malaikat menanggung arah ni sangat besar. Disebut sangat besar. Dan bila berlaku hari kiamat, lapai orang malaikat duk menanggung ke arah tadi. Sebab dahsyat keadaan hari kiamat. Siapa arah tu pun nak kena lapai orang malaikat kena tanggung. Baik, seberat timbangan arash, besar sepertilah arah ni, lepas tu berat tak payah kecek lah. Tapi nak kata seberat timbangan arah itulah aku mensucikan Allah, aku memujikan Allah.
wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalimahnya Allah Ta'ala. Sangat banyak. Jadi kita boleh amal lah weh. Kalau boleh pakat-pakat baca sekali weh. Bismillah dah ni. Ikut ambo dah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Dua kali lagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Encik-encik puai-puai boleh pahala banyak mana dah. Seumpamu orang duk beramal subuh dapat jid keduha. Dapat jid. Boleh sebanyak tu amalan sangat banyak dah. Kalau boleh kita tulislah mana di telefon ke mana, tiap-tiap pagi kita baca. Kena letak di telefon. Kalau boleh letak di go to picture depan tu. Sah juga nampak selalu dah zikir ni. Sebab apa amal kata gitu? Amal sendiri pun tak ingat nak amal tiada hari ni. Tak ingat nak amal tiada hari ni. Jadi apa tu yang buat kita tak ingat nak amal tiada hari? Di antara dosa ada di kita. Kalau kita ni tak ada dosa, Tuhan suka kau kita, mudah kita nak beramal. Tahulah deh, cik-cik puai-puai sekalian. Kalau cik-cik puai-puai sekalian dapat amal hak ni tiap-tiap hari, itu alamat Tuhan kasih kepada Tuhan-Tuhan. Dia puai-puai sekalian. Dan kita boleh jumpa hadis ni pun alamat Tuhan kasih dah kepada kita. Allah, alhamdulillah. Ramai makhluk tu atas muka bumi ni. Ramai dah. Ramai. Kita mari bukan mari mengaji kita. Kita mari nak kerja. Kau mari ngaji kita. Mari nak kerja bukan ngaji budak pondok duduk. Nak mari kerja. Tapi bila-bila kita ni nak mari kerja cari nafkah ke anak bini ni, Tuhan buka jalan lagi. Wak mari hadis ni dah pula. Allah. Nampak kau dok tu? Kasih ngoti Tuhan kepada kita. Kasih dia ke Tuhan. Amal. Biar Ustaz, biar Tuhan sorang kasih tambah. Apa kasih kamu? Amal dia. Ada buku gambar kau guano kau letaklah diri. Asalkan dalam Google tu banyak juga ni. Orang dah buat ni buat comel sikit. Boleh amal lah. Lepas tu kita atas geruk-geruk. Setiap orang amal ke apa kita ya, pahala hak dia dak buat boleh kau kita pula. Ni orang panggil MLM. Gapo dia apa tu dia MLM? Dak. Multi level dah. Sikit tapi gandong. Orang bawah kita banyak. Orang bawah kita banyak. Akak buat atas ke geruk. Paling tidak geruk kau di atas. Geruk anak gandong. Kau tak ada geruk anak gandong. Tak ada ulat benar. Tak ada anak gandong ni banyak. Ada geruk anak gandong masih tak ada anak gandong. Tu atas kau tu sebab kita nak jaga anak-anak kita ni terlebih dulu. Lepas tu atas dah kau langit Kamal. Lepas tu pada riwayat lain tak ada apa ni. Cuma riwayat lain kata tambah dengan subhanallah. Kalau kita nak tambah subhanallah pun tak apa. Rasanya malah dah. Sebab hak ni tiap-tiap kali kata subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Kalau hak tu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Cepat sikit. Tak apalah, ambil dengan mana-mana riwayat, mudah-mudahan kita dapat amal ni di antara alamat Allah Taala kasih pada kita, dan mudah-mudahan kita ni termasuk daripada orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك. اللهم فإن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان قليلا فقسره وإن كان حراما فطهره بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك. آتنا ما آتيتك من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.